Assalamualaikum semua orang, welcome back. Okay, hari ni hari kedua Yana buat channel sendiri. Jadi Yana masih lagi gementar, masih lagi rasa ragu-ragu untuk sampaikan, tapi Yana still lagi nak buat video dan semangat Yana buat. Okay, jadi kita teruskan dengan cerita. Hari ni Yana ceritakan hantu yang berada di negara jiran, iaitu Thailand. Hantu ini dikatakan menjadi manusia normal di siang hari, tetapi bila waktu malam, dia akan tanggalkan kepalanya dari badan dan akan membawa usus-usus perut keluar sekali bersama-sama dia. Dan mangsa-mangsanya adalah ibu-ibu yang sedang hamil ataupun yang dalam proses melahirkan anak. Dan dia juga akan makan usus-usus anak itu sehingga memudaratkan ibu dan anak itu sendiri. Dikatakan hantu ini kalau tak jumpa mangsa-mangsa yang sedang hamil, dia akan makan haiwan sendiri. Jadi untuk dia kekal hidup, dia akan cari juga haiwan untuk dia makan. Kalau ada pun, korang boleh tengok dekat YouTube, ada cerita tu. Tapi kalau dekat Malaysia ni dipanggil penanggal. Tapi kalau penanggal kat Malaysia ni, dia hanya ganggu ibu yang hamil je. Kerana tak pernah dengar dia makan haiwan pula dekat Malaysia ni. Kalau ada, tolong bagi tahu Yana, sebab Yana sendiri pun tak pernah dengar cerita-cerita macam ni. Hantu kedua ni, mesti korang dah tahu dan dah pernah tengok pun cerita-cerita tentang hantu Menak ni. Tapi Yana suka cerita dalam cerita Pimak dan juga Mek Mishoda 2. Mek Mishoda yang 2 tu kan ada cerita pasal Menak tu. Yana suka cerita dia orang sebab ada konflik-konflik lawak sikit. Dan cerita asal dia, ada sepasang kekasih suami dan isteri ni hidup bahagia je dekat dunia. Dan bila sesaatnya isteri itu mengandung, suaminya pula terpaksa tinggalkan isteri dia yang sedang mengandung tu untuk ke medan perang untuk peperangan askar-askar Thailand. Jadi dia terpaksa tinggalkan isteri dia tu yang syarat mengandung. Jadi dia pun pergilah berperang. Dan dalam proses kelahiran, didapati nak dan anaknya meninggal dunia saat proses kelahiran tu sendiri. Dan bila suami dia sendiri nak balik rumah untuk tengok keadaan isteri dia, dan dia excited sebab dapat tahu yang isteri dia tu melahirkan anak dan dia tak sabar untuk tengok anak tu sendiri. Tetapi dia mendapat berita daripada orang desa tu menyatakan isteri dia sudah meninggal dunia dan menjadi hantu. Tetapi dia tidak percaya dan balik tengok sendiri keadaan isteri dia yang sudah meninggal dunia. Tapi dalam konflik cerita yang dalam filem, dia cerita macam tau, isteri dia ni hidup sebab dia tak boleh, macam dia tak nak suami dia rasa sedih kalau suami dia tahu dia mati kan, dalam cerita. Dan cerita dikatakan sang suami mengenalkan kawan-kawan dia dekat isteri dia yang sudah meninggal dunia tu. Itu dah cerita kat filem lah. Tapi yang dah baca kat Google ni lain sikit. So korang percaya yang mana? Okay, terpulang kat korang nak percaya yang nak cerita awal tadi ataupun yang dalam filem yang dalam adaptasi sendiri tu. Hantu ketiga ni adalah hantu prik. Yana tak pernah dengar lagi, tak pernah dengar lagi nama hantu prik ni. Dikatakan hantu prik ni dia setinggi pokok dan dia kurus. Dia kecil dan kurus. Dan dikatakan hantu ni tidak reti berterima kasih di dunia. Mungkin orang dah buat baik kat dia, dia tak berterima kasih pula dengan orang yang telah dia buat baik tu. Dan dikatakan setiap hari hantu ni menghabiskan masanya untuk memohon maaf. Hantu yang keempat ni, hantu Krahang. Dan dikatakan hantu ini adalah versi lelaki. Hantu ni bila pagi dia akan jadi manusia normal, lelaki normal. Tapi bila saat malam dia akan mencari mangsa-mangsa dia. Mangsa-mangsa dia adalah wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan. Dan dikatakan juga hantu yang satu ini menggunakan keranjang beras yang bulat tu, lepas tu macam dia letak beras atas tu. Kalau dikatakan orang Thailand zaman dulu-dulu lah, dia orang pakai keranjang beras tu dan dia gunakan keranjang beras tu sebagai sayap dia. Dan dikatakan hantu Krahang ni dia bertelanjang dada, maksud dia tak pakai baju, tetapi di bahagian bawah dia pakai cawat. Antara kesemua-semua jenis hantu yang nak cerita tadi tu, Yana ada baca lagi satu hantu ni. Yana suka dengan hantu ni. Bukan suka dengan dia tu, Yana rasa hantu tu seram. Bagi Yana lah, kalau Yana jumpa pun Yana mungkin lari dia jumpa hantu tu. Iaitu hantu tu adalah P. Kongkoi. Kalau korang baca dekat Google, kebanyakan nama hantu tu ada perkataan P.
Pi dalam bahasa Thailand bermaksud hantu. Jadi korang jangan kata semua hantu nama sama. Tak. Sebab Pi tu dalam bahasa Thailand lah. Jadi korang jangan keliru dan korang cakap hantu ni semua nama sama. First yang nak baca pun, dia cakap ya, semua hantu macam nama sama je Pi. Dan hantu yang nak cakap yang nak suka ni, sebab dia seram, nama hantu tu adalah Pi Kong Koi. Hantu Pi Kong Koi dikatakan dia berkaki satu. Jadi dia dalam keadaan kaki satu, dia tak berjalan dan terbang. Dia melompat. Dan sambil melompat tu, dia sebut Kong Koi, Kong Koi, Kong Koi berulang kali. Dan dikatakan dia akan mengganggu masa-masanya yang sedang tidur dan akan mengisap darah di ibu jari kaki. Jadi kita cara nak menghindari dari hantu Pi Kong Koi ni, caranya tidur dengan keadaan kaki yang bersilang ataupun tutup kaki kita dengan bantal, tapi lebih elok kita tutup dengan selimut je untuk mengelakkan keadaan itu terjadi. Jadi sampai sini je video-video Yana. Korang jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share video ni. Tapi nak tanya korang satu soalan, yang paling korang seram hantu yang mana? Bagi Yana, Pi Kong Koi tu yang paling seram. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang cerita-cerita hantu di Thailand ni, korang boleh search sendiri dekat Google. Tapi bagi Yana, daripada Yana membaca kat Google, Yana lebih suka tengok YouTube. Tapi disebabkan Yana pencerita, Yana kena baca juga dekat Google tu. Yang betul lah, kalau Yana tengok kat YouTube je, dia hanya buat filem dan akan mencerita balik. Jadi Yana tak apa-apa nak faham dan reti. Jadi biar Yana baca sendiri untuk korang. Dan kalau korang nak Yana lanjutkan lagi video, Yana akan lanjutkan. Sebab Yana ingat Yana nak buat lagi jenis-jenis hantu yang dekat luar negara. Sebab Yana dah baca dia orang jenis-jenis hantu ni memang seram gila kot. Dekat luar negara lagi seram daripada kat Malaysia ni. Kat Malaysia, Yana paling takut dengan hantu langsui, Pontianak, pocong. Pocong ni kalau Yana jumpa yang sini untuk lompat sebab takut gila dengan pocong kan. Tapi kalau dikatakan hantu ni lebih takutkan kita dari kita takutkan dia. Sampai sini saja video Yana untuk kali ni. Kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.